dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, ketika mana kita tahu beliau SAW berada di Gua Thaur, atau orang Melayu sebut Gua Sur, Gua Thaur. Maka saat itu Abu Jahal dan para tentera-tentera kafir dah sampai dah di gigi mulut Gua Thaur. Nak masuk kena menyarap ke bawah, pintu dia kecil aja, kena menyarap ke bawah. Mereka dah sampai ke atas dah, ke atas tepi Gua Sur tersebut, tapi mereka tak jadi masuk. Sebab apa? Serta-merta saat itu Allah perintahkan sebuah pokok tumbuh dengan waktu yang amat panjang, yang amat laju, cepat sekali. Dan Allah perintahkan Al-Ankabut, Allah perintahkan labah-labah langsung membuat rumahnya. Padahal labah-labah nak buat rumah ni bukan cepat, memerlukan waktu yang agak panjang, tapi dia dengan serta-merta buat rumah dia. Dan Allah perintahkan burung merpati sepasang untuk buat sarang dan bertelur dekat situ, sebagai petanda bahawasanya mulut gigi gua tersebut belum dimasuki oleh siapa-siapa. Padahal Nabi masuk, pokok langsung tumbuh. Nabi masuk, labah-labah langsung buat sarang labah-labah dekat mulut gigi gua tersebut. Burung langsung ada dekat depan tersebut. Kerana itu kita dilarang oleh Nabi SAW membunuh burung hamamah, membunuh burung merpati di Madinah dan di Makkah Al-Mukarramah. Kerana apa? Kerana burung-burung merpati yang ada dekat Mekah dan Madinah adalah keturunan daripada 2 ekor burung yang bertelur memelihara baginda Rasulullah SAW di hadapan Gua Sur tersebut. Dan kita juga dilarang oleh Nabi SAW tidak boleh membunuh labah-labah. Kalau labah-labah itu tidak menyerang kita, tidak berbahaya, haram hukumnya kita bunuh labah-labah. Bahkan ada hadis musalsal bil awwaliyah yang kita terima daripada guru kita terima daripada gurunya terima daripada guru ke guru, sehingga kepada para ulama, kepada para tabi'in, kepada para sahabat dan kepada Sayyidina Rasulullah SAW, agar kita mencintai al-ankabut, mencintai labah-labah. Di dalam hadis dikatakan al-hadisul musalsal bil mahabbah bil ankabut, hadis musalsal bil awwaliyah. Orang yang belajar ilmu hadis tahu musalsal bil mahabbah bil ankabut, agar mencintai labah-labah. Kita diperintahkan dalam Islam. Kenapa? Labah-labah punya jasa yang besar di dalam memelihara baginda Rasulullah SAW. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak pelihara kita tidak memerlukan kepada benteng-benteng baja, tidak memerlukan kepada ribuan tentera. Memadai Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak pelihara kita, nak jaga kita, walaupun hanya dengan dinding yang dibuat oleh labah-labah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkenan memelihara anda, Allah tidak berkenan memelihara saya, walaupun saya bersembunyi, walaupun saya berbentengkan dengan benteng-benteng baja, pasti saya akan binasa, pasti saya akan tidak selamat, hadirin hadirat. Tapi demi Allah, kalau Allah berkehendak memelihara anda, berkehendak memelihara isteri dan anak-anak anda, berkehendak memelihara saya, Allah mampu memelihara saya, walaupun kita hanya berdindingkan dengan rumah labah-labah, hadirin hadirat. Tidak ada dinding, tidak ada rumah yang lebih lembap, yang lebih mudah untuk binasa dibandingkan daripada rumah labah-labah. Allah bagi tahu, wa inna auhanal buyuti indallahi labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling goyah sekali, dia tidak ada bim-bim yang dipakai, dia tidak ada memerlukan kepada pasak-pasak kayu yang ditanamkan di tanah. Rumah yang paling goyah, mudah untuk dibinasakan, kata Allah, labaitul ankabut, adalah rumah yang dibuat oleh labah-labah. Walaupun dia lemah, kalau Allah berkehendak memelihara kita dengan sarang labah-labah, itulah Allah telah memelihara Nabi besar kita Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana kaki-kaki tentera-tentera Quraisy telah terlihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka saat itu Abu Bakar menangis sejadi-jadinya, menangis teresak-esaknya. Bukan dia menangis kerana dia penakut, bukan dia menangis kerana dia risaukan diri dia, tapi demi Allah dia menangis kerana dia risaukan keselamatan Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu baginda Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut dibunuh oleh musuh-musuh?" Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, innani lam abki ala nafsi." Demi Allah, aku tidak menangisi diriku. Demi Allah, aku tidak takut pun akan aku dibunuh oleh tentera-tentera kafir. Walakinnani abki khaufan ala nafsik ya Rasulullah. Akan tetapi hamba menangis saat ini
kerana hamba melihat kaki-kaki tentera Quraisy telah berada di depan mulut gua Sur. Andaikan mereka melihat saja ke bawah, pasti mereka akan melihat kita ya Rasulullah, dan pasti akan membunuh paduka ya Rasulullah. Saya menangis khawatir paduka dibunuh. Kalau saya mati tak jadi hal. Innama ana fardun minal ummah. Sesungguhnya saya hanyalah individu sahaja daripada individu yang pernah berada di muka bumi ini. Kalau mati, tinggal mati sahaja, selesai cerita saya. Walakin naka ya Rasulullah, akan tetapi paduka ya Rasulullah, kalau paduka sampai mati pada hari ini, kalau sampai paduka dibunuh pada saat ini, halakatil ummatu jami'an min ba'dik ya Rasulullah. Semesta alam akan berduka, semesta alam akan binasa, seluruh umat manusia akan binasa lantaran kewafatan paduka pada hari ini, kerana mereka tidak akan lagi mengenal Allah, tidak akan lagi mengenal Al-Quran, tidak akan mengenal lagi Al-Iman, tidak akan mengenal lagi kepada kekuatan Allah dan keindahan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Maka saat itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang tauhidnya luar biasa, baginda ajarkan kepada kita di dalam peristiwa hijrah bagaimana kita perlu memperkokoh akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disabdakan oleh Sayyidina Rasulullah, ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain Allahu thaalithuhuma, kata Sayyidina Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang perlu engkau risaukan terhadap dua insan ini, dua jiwa ini, sedangkan di antara dua ini ada yang ketiga, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sesekali engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Para ulama mentafsirkan makna Allah bersama dengan kita, bukanlah Allah duduk di situ, bukanlah Allah hadir di situ, kerana Allah ini tak sama macam manusia-manusia, tak sama macam makhluk-makhluk. Allah bukan jisim, sama macam kita bertempat, berwaktu, berarah. Allah laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak sama macam semesta alam, tak sama macam makhluk-makhluk, kerana dia mukhalafah lil hawadith. Tapi makna Allah bersama dengan kita apa dia? Allah nasiruna, Allah yang akan tolong kita. Allah hafizuna, Allah yang akan pelihara kita. Allah muayyiduna, Allah yang akan memperkuat kita, kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau tunjukkan, beliau ajarkan kepada umat agar umat mempelajarinya, agar umat jangan hanya bersandar kepada asbab-asbab duniawi, tapi di samping kita berusaha dengan asbab, kita wajib beriktimad, hati kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.